dibawakan khas kepada anda, Kafwa Penang Prime Time. Dengarlah hai aduh saat kau tak solat dan kau bayangkan ajal mendekat. Apakah kau buat kau takkan selamat? Pasti dirimu habis dan tamat. Bukan kesotaan sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Ingat mati, ingat sakit, ingat asa agak sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahalazim. Cepat ucap astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang bersiaran di YouTube channel Kafwa Penang dalam Kafwa Penang Prime Time. Adik-adik sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa khabar semua? Saya doakan adik-adik sidang penonton kita pada hari ini dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, pada adik-adik sidang penonton yang mengikuti program kita pada hari ini, jangan lupa seperti biasa like, share dan subscribe channel kita. Jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan video-video yang terkini daripada Kafwa Penang. Baiklah, saya menjangkakan adik-adik semua sudah bersedia. Jadi jangan lupa pastikan di tangan anda ada pen dan kertas untuk mencatat nota. Jom sama-sama kita berikan tumpuan yang penuh dan jangan lupa adab menuntut ilmu tu mesti menjadi keutamaan kita. Baiklah, bersama-sama dengan kita pada hari ini di dalam talian insya-Allah ialah penceramah yang tidak asing lagi, yang berbahagia, Ustaz Khairul Fitri Kiraman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Segok Ustaz hari ni dalam skrin kita nampak warna baju tu nek-nek bih. Allah, terima kasih Tuan Musi pun apa kurangnya masih makin muda nampaknya. Alhamdulillah. Dia nek seri tu Alhamdulillah. Dia kena ceria-ceria sekali adik sekalian. Alhamdulillah. Ustaz, macam mana perkembangan dengan norma baru kita sekarang ni dalam tempoh PKP? Baik, saya juga guru sekolah menengah, tetapi saya bertugas dari rumah menggunakan online macam inilah. Apa pun kita harapkan semua-semua yang melihat program ni supaya kita jaga hubungan dengan Allah SWT, kan, hormat guru walaupun berjauhan, walaupun dalam talian, hormat itu penting. Adik sekalian, Baiklah. Untuk makluman Ustaz, minggu lepas kita ada membincangkan tajuk solat, khususnya berkaitan dengan pengertian, kelebihan dan kenapa kita wajib solat. Jadi insya-Allah pada minggu ini kita akan membicarakan tentang solat juga sebagai mukadimahnya Ustaz. Boleh Ustaz ceritakan sedikit apakah syarat sah solat ni Ustaz? Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih sahabat pengurusi kita. Alhamdulillah, apa khabar adik sekalian? Tahniah kerana adik berada di depan majlis ilmu taman-taman syurga Allah SWT. Itu yang terbaik adik sekalian. Allah pilih adik-adik berada taman-taman syurga Allah SWT. Adik hidup majlis ilmu ini pahala berjalan. Kita hadiahkan kepada dekat siapa? Dekat mak ayah adik. Mungkin mak ayah adik sekarang ni berada di berjauhan tempat kerja, tapi adik duduk di hadapan TV ni ataupun di hadapan handphone masing-masing semata-mata menuntut ilmu Allah Subhanahu Taala. Baik, soalan abang tadi tu pengurusi kita ceritakan tentang apa Ustaz? Tentang syarat-syarat sah sembahyang. Terlebih dulu Ustaz macam tahniah kepada anak-anak muda, adik-adik Kafwa ni
yang nak bersemayang tu. Allahu Akbar. Baik, kalau program yang lepas sudah cerita dah bagaimana kewajipan kita bersemayang, bagaimana perlu kita bersemayang. Hari ini kita akan bincangkan tentang bab syarat-syarat sah sembahyang. No? Kenapa? Kerana syarat-syarat, setiap perkara mesti ada syarat. Kita nak pergi bola pun ada syarat. Kita nak nak masuk program apa pun ada syarat-syarat. Bahkan kita nak keluar rumah pun ada syarat. Kan? Hari ini ada undang-undang baru, kalau nak keluar rumah kena pakai face mask. Itu syarat-syarat. Ini kan pula syarat-syarat kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik adik sekalian, secara ringkasnya, yang pertama Ustaz tekankan di sini adalah yang pertama, syarat nak sembahyang, sah sembahyang. Syarat nak sah. Ingat, syarat sah sembahyang. Adik tu buat benda ni, sembahyang tidak sah. Walaupun adik hafal Quran, tapi kalau tak buat benda ni, syarat sembahyang adik tidak sah. Yang pertama, hendaklah masuk waktu dulu. Kena pastikan masuk waktu. Sama ada adik dengar melalui di corong-corong radio ataupun azan di luar rumah. Tetapi kalau seandainya adik sembahyang awal waktu, maka sembahyang adik tidak sah. Jadi ingat, syarat pertama itu ialah masuk waktu. Yang kedua, hendaklah adik sekalian suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Kan? Maknanya adik hendaklah dalam keadaan berwuduk. Berwuduk ini mengangkat hadas kecil. Kan? Ustaz yakin adik dah belajar kan dekat sekolah dengan ustazah-ustazah masing-masing iaitu ambil wuduk. Baik, yang ketiganya syarat sah sembahyang adalah anggota badan dan pakaian tempat sembahyang kita hendaklah bersih. Pastikan bersih adik-adik. Kan? Macam jangan sembahyang ikut dan ni, orang Penang kata apa? Jangan buat lebih kurang ya. Enggak buat leceh lah, buat lebih kurang tak apa aku jangan. Kan? Pastikan tempat adik nak sembahyang tu bersih wuduk, bersih daripada kotoran-kotoran, najis-najis, pimpinan adik tu. Baik. Adapun yang keempat, syarat sah sembahyang hendaklah apa dia Ustaz? Menutup aurat dengan sempurna. Pastikan tutup aurat ni. Ustaz yakin adik dah tahu dah. Tutup aurat macam mana Ustaz? Kalau yang lelaki, pastikan di atas pusat. Kan? Kalau perempuan, yang boleh tengok ialah muka dan dua tapak tangan. Muka kita ni, perempuan lah. Muka kita ni dan dua tapak tangan, pergelangan tangan tu. Pastikan tutup dengan elok. Cuma Ustaz tegur sikit, nak cakap sikit, kita dah belajar dah syarat sah. Lepas tu janganlah adik-adik sekalian, orang lelaki ni pula sembahyang tak pakai baju pula, huduh orang panggil kan. Huduh kan. Adik bayangkan kalau adik pergi kepala batas, berlengging pakai baju, tak pakai baju, pakai seluar, orang akan pandang atas bawah ni dia. Memang boleh, tak ada masalah tutup aurat Ustaz. Tetapi bayangkan itu dengan manusia, ini kan pula bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan Ustaz yakin adik-adik kafah tak buat macam tu kan. Tu yang tanda orang berilmu. Baik, yang terakhir dalam solat Ustaz tadi ialah menghadap kiblat. Pastikan kita nak menghadap kiblat tu. Adik Ustaz yakin kalau kita sembahyang kat rumah, adik sembahyang dengan ayah, dengan ibu sekalian, tahu kat mana arah kiblat. Pastikan arah kiblat tu di mana-mana. Tapi mungkin kalau adik bermusafir di luar tempat yang lain, hari ni zaman canggih dah. Adik menggunakan handphone kan, canggih. Tekan Google, dia hantar Allahu Akbar. Apa dia? Bermakna kita kena pastikan menghadap kiblat, arah yang kita sembahyang itu betul-betulan, masya-Allah. Jadi terima kasih soalan Ustaz. Terima kasih abang. Jumpa lagi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Fitri. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Dan jangan lupa, ada video yang akan anda tonton sebentar lagi. Saksikan segmen-segmen menarik dari Kafah Penang. Kafah Penang Prime Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Satu Kafah Penang Muharram Prime detik Time. permulaan Kafah perkiraan Penang tahun Islam Prime hijrah. Time. Jom tajwid. Izhar halqi ialah nun sakinah atau tanwin bertemu. Ustazah Syairah. Ustazah Syairah. Ustazah. 3 I. Nanti kita diberkati Tuhan. Ustaz selalu tengok ramai adik-adik membasuh muka seperti ini. Rukun solat ada 3. Semuanya hanya di
channel YouTube Kafa Penang. Allahu Akbar. Ustazah kat sekolah kata niat kena sebut. Tapi Abah tak sebut pun. Okey, kita dah tengok kan VT sebentar tadi. Baiklah, Ustaz Fitri, anak-anak bertanya tadi, niat solat tu macam mana? Boleh Ustaz ulas sikit? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tertarik kepada anak tersebut. Yang pertama, dia berminat bersemayang dengan ayahnya. Dan yang kedua, Ustaz puji ayah tersebut kerana bawa anak dia semayang bersama-sama. Dan yang ketiga, Ustaz puji budak anak kafah tersebut sebab apa? Sebab dia otak dia berjalan. Kenapa kata Ustaz kata otak berjalan? Dia belajar di sekolah, Ustaz mengajar, Ustazah mengajar, bila niat hendaklah dengan kuat. Tetapi yang ni, kita ilmu yang kita kena belajar iaitu itulah lafaz saja. No, lafaz itu adalah sunat. Apa makna sunat? Bermakna dimudahkan supaya kita nak waktu kita nak lafaz supaya tidak berlaku kesilapan dalam niat. Contoh, katalah kita sembahyang fardu zuhur. Sebab tu kita fardu zuhur tetapi kita sebut asar. Kita sebut usalli fardu asri. Kita tersilap sebut rupanya asar. Otak akan berjalan. Bukan waktu asar, zuhur saat ni. Rupa-rupanya itu nak permudahkan. Nak mudahkan untuk kita apa? Angkat takbir tu. Adapun niat hendaklah lintasan hati, qasad. 3 benda yang dia kena ingat. Qasad, ta'rad, ta'in. Contoh, aku semayang. Semayang apa? Fardu. Fardu apa? Zuhur. 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lintasan hati tu takkan nak cerita aku hati aku nak apa? Tak perlu. Bermakna lintasan hati, gelakkan hati kita tu. Faham? Bermakna waktu kita takbir dimudahkan, kita angkat takbir salli fardhu zuhri 4 rakaatin, angkat tangan Allahu akbar. Allah tu hati kita berlintas, aku semayang fardu zuhur. Baik. Adapun 4 rakaat mengikut imam itu sunat, tak ada masalah apa, tapi pastikan bar tu dah selesai dah. Qasad, ta'rad, ta'yin. Adik, saya yakin adik faham semua tu. Insya-Allah jumpa lagi. Baiklah, alhamdulillah. Itu jawapan dia. Baiklah, insya-Allah Ustaz, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ini antara soalan yang ataupun tajuk yang penting juga Ustaz dalam bab solat ni, kan. Jadi kita dapatkan penjelasan daripada Ustaz sedikit tentang perkara yang membatalkan solat tu. Tadi kita dah betul dah Ustaz dah pun dah cerita syarat sah solat, niatnya. Tetapi ada perkara yang boleh membatalkan solat tu. Selalu kan kita duk jadi kat kita. Jadi jawapan dia Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih adik masih setia lagi dengan Kafa Prime Time. Tahniah adik sekalian yang setia bersama YouTube. Dan jangan lupa share dan subscribe. Ingat, perkongsian ini itu ialah pahala di sisi Allah Subhanahu Taala. Share benda baik sekalian, pahala, ingat, pahala. Bukan kita ajak kat Kafa saja, kawan-kawan kita, sepupu kita, beradik-beradik kita di belah-belah mana pun, di luar negara, masya-Allah, ingat itu pahala kita ni. Baik, terima kasih. Soalan tadi, apakah perkara yang batalkan sembahyang? Kita teruskan lagi. Tadi kita menjaga sah dah. Tadi kita belajar, kita bincangkan tentang apa Ustaz? Tentang benda-benda yang nak bagi sah sembahyang tersebut. Hari ni kita tengok pula perkara yang boleh batal sembahyang. Ada ke batal? Ada perkara batal. Main bola pun ada perkara batal, kan? Main badminton dah batal. Main bola Ustaz batal, pegang bola batal, kan? Bahkan solat ada juga. Bermakna kita kena belajar. Saya seronok dengan adik sekalian kerana adik nak belajar. Ingat, yang pertama perkara yang boleh batalkan sembahyang ialah meninggalkan salah satu rukun sembahyang. Yang 13 tu. Ustaz tak mau cerita rukun yang sembahyang 13 tu, kan? Adik meninggalkan salah satu rukun yang 13 itu batal tu. Sebab tu, kan, dalam Islam ni tinggal satu batal semua. Ustaz satu Ustaz, tinggal apa Ustaz? Lupa baca Fatihah. Tak sah adik sembahyang, kan? Lupa niat Ustaz, tak sah adik sembahyang. Maka kita pastikan adik kena jaga rukun solat yang 13 tu. Sekalian ada dengan pen tu. Yang kedua, perkara
Yang batalkan sembahyang yang kedua ialah apa dia Ustaz? Bercakap dengan sengaja. Cakap dengan sengaja. Kan? Sembang ke, tegur ke, kan? Saja-saja. No? Kawan main sekolah, kawan datang, ajak main bola. Oi, Mat. Oi, Mikael. Abdul Rahman panggil. Ya, sungguh Ustaz. Batal Mikael, batal sembahyang. Walaupun Abdul Rahman ajak, walaupun Uwais ajak, tak boleh. Solat, jaga. Kan? Baik. Yang kedua. Dan yang ketiga adik-adik, perkara yang boleh batalkan solat ialah berhadas kecil ataupun hadas besar. Kan? Contoh tengah-tengah sembahyang, kan, terkentut ataupun terkencing ke, maka terbatal solat adik. Adapun yang keempat, ingat sempat tulis. Cantik adik. Bagus. Yang keempat adalah terkena najis pada pakaian. Pakaian terkena najis. Kan? Baju terkena najis. Contoh tengah-tengah sembahyang, adik kamu ni datang, tiba-tiba duduk atas kamu dengan pampers yang kotor apa semua, boboh. Batal adik. Kan? Jaga tu. Ada pun adik tu, abang sembahyang, ada buah tangan kamu tu, adik pun jaga. Batal adik sembahyang, adik terbatal. Kan? Terbatal solat adik sekalian. Baik, dan yang seterusnya, yang kelima, apa dia Ustaz? Terbuka aurat dengan sengaja. Terbuka aurat. Aurat terbuka dengan sengaja. Tengah-tengah sembahyang pakai kain pelikat tak macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna. Kan? Jadi ingat, hati-hati tu tengah sengaja. Kan? Ingat dengan sengaja ataupun terbuka ke macam mana ke pastikan. Baik, Ustaz sentuh sikit yang ni. Kadang-kadang adik terlupa bab ni. Mungkin isu dah disembangkan. Adik kalau sembahyang, kadang-kadang benda-benda kita terlupa pandang. Waktu adik sujud, sujud tu, baju adik tu ingat tak boleh terangkat di belakang sebab sini adalah aurat. Jadi pastikan kalau adik pakai t-shirt, kan, pastikan tak terangkat ke belakang tu. Pakai baju labu-labu sikit, tak ada masalah apa. Ni orang lelaki lah masuk Ustaz. Kan, ni kadang-kadang tengah-tengah sujud Allah nampak lurah. Auzubillah. Kan? Ni perkara yang batalkan solat. Dan seterusnya yang keenam, ketawa yang mengeluarkan suara, ketawa gelak. Kan? Gelak batal. No, ketawa yang boleh mengeluarkan suara. Yang ketujuh, yang ke-8 ialah makan dengan sengaja. Ustaz tahu tak makan dengan macam tu, tetapi ingat bekas-bekas makan. Contohnya kita bekas makan apa? Makan Allah Muhammad, makan ayam bekas apa, tengok lekat lah ni. Lekat bekas ni tiba-tiba kita ambil. Batal tu. Jadi tak boleh makan. Cara dia macam mana? Kan, ambil ni paket. Ni kan, ambil paket, jangan telan. Kan? Jangan lu depan, pui. Kalau sembahyang jemaah kat depan, kawal keluar sujud, Allahu Akbar, bekas. Dia punya sampel punya si kandak dia kena dia maju tadi, masya-Allah habis. Itu jaga pakai batalkan solat. Dan seterusnya apa dia Ustaz? Bergerak 3 kali berturut-turut. Sama juga. Dan apa dia Ustaz? Begitu juga yang terakhir, berpaling dada daripada arah kiblat tengah sembahyang ni. Kan? Dada kita berpaling sama sini ataupun sini atau belakang. Jadi ingat, kadang-kadang kesalahan berlaku macam waktu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal tu. Dada kita berpaling. Okey, saya yakin di semua sedah dia. Okey, insya-Allah kita jumpa akan datang untuk seterusnya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas jawapan tu. Bila Ustaz cerita ni, saya teringat 2 cerita sebenarnya. Satunya pasal tengah sembahyang. Yalah, mak dulu kecil-kecil kan masak sedap. Masaklah cok kodok tu buah atas meja. Lepas tu bila pak duk keluar, oi sembahyang cepat. Pakat duk berebut pi. Jadi 2 cerita dalam satu ni. 2 perkara jadi dalam satu cerita. Di cerita ni apa? Tengah-tengah sembahyang kalut-kalut tu tak perasan bila angkat takbir tu cok kodok dalam pipi. Aduh, tu satu hal lah. Lepas tu dah kelang kabut dengan dah ambil sembahyang pun semua kan. Pakai kain pelikat pun jenis ikut dan lah. Duk gulung tebal. Tebal bila angkat rukuk, Allahu Akbar, rukuk cerlih terus kain turun bawah. Tu nak ceritanya tu, pengalaman kecil-kecil kan. Bukan saya lah, nak cerita orang dulu-dulu kan. Jadi alhamdulillah banyak sebenarnya perkongsian yang telah Ustaz kongsikan sebentar tadi, dan insya-Allah kita akan jumpa selepas ini. Dan jangan ke mana-mana dalam Kafah Penang Prime Time. Ya Allah, Ya Allah,
air mata, taubat segala dosa. Moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudrat-Mu, ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradat-Mu. Pimpinlah aku dalam redha-Mu, kasihi aku dalam rahmat-Mu. Hanya padamu aku mengadu, ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah, anda masih lagi menonton Kafah Penang Prime Time. Baik, insya-Allah untuk sesi yang terakhir kita pada petang ini, Ustaz, alhamdulillah Ustaz dah berkongsikan begitu banyak ilmu daripada awal sehingga akhir. Untuk yang kesekian kalinya ini, untuk yang terakhirnya, seperti biasa, rumusan daripada Ustaz dengan apa yang telah kita bicarakan sebentar tadi, dan mohon doa daripada Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi slot yang hari ini yang terakhir kali. Jadi insya-Allah terlebih dulu Ustaz ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang masih setia dengan video ataupun YouTube masing-masing, masya-Allah, Prime Time Kafah, masya-Allah. Baik, di kesempatan ini Ustaz ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian dan juga Kafah Penang yang sanggup bertungus-lumus nak membantu adik-adik. Tak lain tak bukan mereka nak ajak adik sekalian untuk mencari redha Allah Subhanahu Taala. Tahniah kepada guru-guru yang sanggup untuk bersusah payah, kan, menggunakan online, menggunakan macam-macam cara nak pastikan kita ni adik-adik sekalian tak lain tak bukan nak cari redha Allah Subhanahu Taala. Apa yang Ustaz harapkan dalam kesempatan ini, insya-Allah, marilah adik-adik sekalian, yang paling penting ibu ayah yang mungkin lihat live ini ataupun program ini, insya-Allah, marilah kita jaga anak-anak kita ni supaya apa? Supaya jaga perintah Allah SWT. Ajak anak-anak kita bersolat berjamaah. Peluang kita ni mungkin solat ataupun di masjid-masjid tak buka lagi untuk adik-adik, tetapi adik boleh buat di mana? Di rumah masing-masing. Pastikan ibu ayah sediakan ruangan surau. Pastikan waktu ni adik-adik berpeluang untuk apa, Ustaz? Untuk tengok anak-anak kita solat macam mana. Ustaz pun ada anak juga. Oh, sebelum ni kita Ustaz sibuk jaga anak-anak orang, tapi kita tengok anak kita sendiri. Oh, macam ni. Ini peluang kita muhasabah bersama. InsyaAllah itu nak Ustaz nasihat Ustaz. Jangan lupa solat berjamaah, baca Quran. Berakhirnya, marilah kita sama-sama mendah tangan di saat yang berkah ini. Kita mendengar di waktu majlis ilmu ini, tuan-tuan, para adik sekalian, taman-taman syurga, malaikat menutupkan, memberikan rahmat. Ini peluang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Amin. Segala puji bagi-Mu Allah, Tuhan pertama ilmu, ya Allah. Maha suci-Mu, ya Allah, Engkau lah menjadikan alam ini, ya Allah. Menjadikan kami hidup pada hari ini, ya Allah. Amin. Maha suci-Mu, ya Allah, Kau berikan alam, bintang, suasana ini, ya Allah. Amin. Bahkan, ya Allah, Kau menjadikan kami kehidupan pada hari ini, ya Allah. Amin. Terima kasih, wahai Allah, berikan kami kehidupan pada hari ini, ya Allah. Amin. Terima kasih, wahai Allah, berikan kami ibu dan ayah, ya Allah. Amin. Terima kasih, wahai Allah, Kau berikan kami seorang anak yang insan, anak-anak yang soleh ini, ya Allah. Amin. Terima kasih, wahai Allah, berikan kami iman dan Islam, ya Allah. Amin. Terima kasih, wahai Allah, Kau berikan kami, ya Allah, kekasih kami, ya Allah, Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Di ilmu ini, ya Allah, kena tangan kepada-Mu, ya Allah. Anta Rabbi wa ana abduka, ya Allah. Engkau lah Tuhan kami menjadi hamba-Mu, ya Allah. Amin. Berkatilah hidup kami, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah. Sihat dan afiat tubuh kami, ya Allah. Amin. Murahkan rezeki kami, ya tunaikan hajat kami, ya Allah. Kau murahkan rezeki mereka yang bertukus lumuh, yang bersusah payah, ya Allah. Berkorban menjadikan program Prime Time. Murahkan rezeki mereka, ya Allah. Amin. Panjangkan umur mereka, sihatlah tubuh mereka, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya bagi pihak Kafah Penang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Imam Bahagia Ustaz Khairul Fitri Kiraman di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita berkongsi ilmu pada petang ini. Semoga dengan penyampaian ilmu ini adik-adik semua dapat manfaatnya, bukan saja adik-adik, ibu bapa, guru-guru, sesiapa saja yang mengikuti program kita pada hari ini
dapat manfaatnya insya-Allah. Jangan lupa temu janji kita jam 3 petang pada minggu hadapan. Nak tahu siapa dia? InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dalam Kafah Penang Prime Time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Bye-bye. Pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di